Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita Channel edisi Beta Passion. Hari ini saya nak kongsikan selection pertama untuk ikan berwarna saya ketika usia 2 bulan lebih kurang macam tu. Jom kita semak video. Ini sebenarnya saya nak water change anak ikan laga saya yang berwarna itu tu. Bila dia usia dah 2 bulan lebih sikit ni, saya nak water change. Sebelum ni pun saya dah ada water change. Dan dalam masa yang sama, saya nak select beberapa ikan yang dah mutasi, maknanya dia ada potensi. Saya akan jar dia, jar secara berkumpulan. So sebelum tu pastikan bekas yang kita nak pindahkan anak ikan ni dia bersih. Saya menggunakan air paip biasa tanpa klorin yang telah diendapkan lebih kurang dalam 1 hari, dan saya gunakan penapis tu supaya bendasing-bendasing kadang-kadang malam kan dia ada turun kotoran-kotoran ke, so dia jatuh dalam tu, jadi saya tapis. Okey, kemudian saya letakkan pokok-pokok frog bait tu. Dan ini adalah anak ikan laga saya yang berusia 2 bulan lebih sikit. Korang perasan tak? Masih ada yang biru belum mutasi, ada yang dah warna selo, dan ada sebahagian dah ada bintik-bintik kalori dah keluar kan, ada color-color sikit kat badan dia. Jadi kita nak select hari ini ikan mana yang layak masuk ke dalam bekas jaring berkumpulan. Okay, ini parti ketapang yang saya buat. Korang miss macam mana cara nak buat parti ketapang, korang boleh semak video saya sebelum ni. Biasanya untuk ikan berwarna ni dia pakai parti ketapang yang lebih pekat sikit untuk lebih cepat mutasi. So sekarang saya gunakan AOG General Tonics, ini made in Indonesia. So benda ni sebenarnya untuk jaga air kita daripada fungus dan sebagainya, nak jaga anak ikan jugalah daripada terkena jangkitan dia. So biasa dia 1 titik bersamaan dengan 1 liter air. Okey, so saya agak-agaklah beberapa liter air, kemudian saya masukkan beberapa titik AOG. Kemudian saya adukkan. Macam biasa korang kena adukkan supaya AOG dan parti ketapang sebati dengan air. So macam biasa proses mutasi ikan berwarna ni dia bermula daripada bicolor. Daripada bicolor tu, ini untuk galaxy dan saya buat ni kacuk antara galaxy dengan candy. Biasanya untuk galaxy dia akan mutasi daripada bicolor, dia akan jadi selo, kemudian dia akan naik bintik-bintik galaxy ataupun dia jadi candy jugalah. Ada ikan yang dia start pada bicolor saja, dia dah tak boleh tukar kepada selo, dan ada juga ikan sampai selo saja dia tak boleh mutasi. Kadang ada orang cadangkan kita menggunakan beberapa produk lah. So kat sini saya tidak menggunakan apa-apa produk, just General Tonic iaitu AOG, kemudian parti ketapang saya sendiri. Okey, ini cara saya nak asingkan ikan. Saya letakkan yang macam kelambu benda kena cepat kalau tak kesian ikan tu. Jadi kita akan letakkan kat sini. Okey, so kat sini kita akan nampak ikan yang dah mutasi, dan saya akan masukkan ikan yang dah mutasi itu ke dalam akuarium ni. Yang belum mutasi saya akan masukkan kembali ke dalam bekas merah tadi tu, box yang kotak tu kan. Macam gini kan, ini dah mutasi. Kalau korang perasan, ini dia hampir 30 ekor ikan yang dah mutasi usia lebih kurang 2 bulan lebih sikit lah. Ikan ini dia cepat mutasi dah berbanding kawan-kawan dia ataupun adik-beradik dia yang lain. Jadi ini adalah first batch selection. Daripada satu spawn tu saya akan pilih beberapa ekor ikan dulu yang akan masukkan ke dalam jaring berkumpulan. Daripada situ baru dia akan masuk proses seterusnya jaring seekor-ekor nantilah. So yang lain tu kita tunggu lagi proses dia supaya dia mutasi. Bila dia dah mutasi, saya akan pindahkan ke step seterusnya iaitu jaring berkumpulan. Okey, untuk jaring berkumpulan ni saya menggunakan bekas aiskrim Wanda yang saya beli di kedai coconut shake berharga 20 sen satu. Sekarang saya tak silap saya dah 50 sen kot. Kalau kat Facebook tu ada jual, dulu saya pernah nampak RM1.50.
So korang yang selalu tanya saya ini bekas nama apa, bekasnya ambil kat mana, saya ulang sekali lagi ini bekas aiskrim vanila. Biasanya korang akan dapat beli dia di kedai coconut shake yang tepi jalan tu. Ni time BKP ni tak ada dalam niaga pula kan. Okey, satu bekas ni saya akan letakkan air lebih kurang 4 liter air yang sama yang tadi saya endapkan air tanpa klorin tu. Kemudian sebelum tu saya akan tapis air ni sebelum masuk ke dalam bekas aiskrim ni, supaya tak ada benda asing yang masuk lah. Kot-kot ikan termakan kan, dia tak boleh cerna, maka ikan tu boleh jadi patah pinggang sebab dia tak boleh cerna. Ada juga yang tanya apa punca ikan patah pinggang. Biasanya bila kita beri makan BBS, korang tapis tu tak betul ataupun tak sempurna, maknanya masih ada cengkerang dia. Bila ikan makan cengkerang tu, dia tak boleh cerna sebab cengkerang ni keras. Cengkerang BBS tu kan keras, jadi bila dia makan tak boleh cerna, dia akan jadi macam ikan patah pinggang. Solusi dia, korang kena tukar makanan. Biasanya saya akan tukar kepada pellet lah. Macam biasa saya akan masukkan pati ketapan dan juga AOG. Okey, beberapa titik saya masukkan lebih kurang dalam 3 ke 4 titik 1 liter 1 titik dia punya penggunaan dia. Okey, kalau korang perasan kat sini, AOG ni macam-macam penggunaan daily treatment. Dia boleh rawat velvet, white spot, thin rod, fin rod, fungus, prevention of internal disease. Internal disease ni kalau korang perasan ikan korang badan dia kurus tau, kepala dia besar, itu maknanya dia mengalami internal disease. Biasanya bakteria-bakteria yang kita beri makanan hidup kan. Contohnya korang beri daripada kutu air ke, korang bagi jentik-jentik ke, korang tak bersih dengan betul, kat situ adanya bakteria-bakteria yang tak baik. Bila dia masuk dalam badan ikan, dia akan menyerang sistem penghadaman ke sistem imunisasi ikan tu. Jadi ikan tu akan sakit. Korang nampak ikan tu moyok macam velvet, duduk kat tepi tu je. Okey, sekarang saya akan masukkan dalam satu bekas lebih kurang 10 ekor. Biasanya saya akan masukkan ikut saiz dia. Yang besar satu bekas, yang sederhana besar satu bekas, dan yang paling kecil satu bekas. Dan kalau ikan ni dah mula bercakaran dalam ni, dah gaduh, dah pandai dah nak memberontak kan, dia nak umah sendiri, saya akan angkat ikan tu dan saya akan jar individually supaya badan dia tak rosak, dia punya finish tak rosak, dan ikan lain pun tidak dirosakkan oleh dia. So biasanya ikan yang dah koyak ni sebab dia gaduh kan, biasanya kalau di bahagian anal ataupun dorsal, benda tu insya-Allah boleh tumbuh kembali dan dia akan jadi cantik macam sedia kala. Tapi kalau dia koyak di bahagian caudal tu, dia akan tumbuh balik, tapi tumbuh dia dah tak sempurna. Kadang-kadang dia terlebih, kadang-kadang dia terkurang, jadi dia tak akan kembali kepada bentuk asal dia, macam shape yang cantik kan, macam bulat gitu. Mungkin dia akan tertonjol keluar sikit. Kalau ikan macam tu biasanya saya akan jual dengan harga yang lebih rendah, ataupun kalau dia mengikuti spek yang saya tetapkan, ikan tu potensi menjadi induk. Okey, kemudian saya akan masukkan beberapa pokok hidup. Ini frog bit dulu kawan saya bagi, Aiman budak beta, terima kasih. Sekarang dia dah membiak. Frog bit ni sangat cepat membiak, sampai dah penuh dah saya punya bekas tu. Jadi saya akan letakkan beberapa frog bit dalam ni. So bagusnya pokok hidup ni, satu, dia boleh menambahkan oksigen dalam air sebab dia melakukan proses fotosintesis kan. Samping tu dia boleh mengurangkan amonia, dia serap amonia tu untuk jadikan macam baja dah, untuk dia macam robot aquaponik kan. Macam tu lah sistem dia lebih kurang. Saya tak banyak sangat sebab nanti dia akan membiak dengan cepatnya sampai penuh lah pula, dan dia juga menjadi pelindung bila ikan tu tengah panas, dia jadi pelindung. Okey, ini antara resipi yang saya pakai biasanya untuk mempercepatkan proses mutasi ikan laga. Pertama, saya beri makanan marubeni, pilot marubeni nombor 3, protein lebih kurang dalam 50 ke 60% kalau saya tak silap. Kemudian saya campurkan dengan ini, serbuk spirulina. Ni saya beli 1 gram, belum habis-habis, dah lama ni tahan ni. Saya akan masuk dalam tu, korang nampak tak?
Okey, so kita masukkan ke dalam bekas ni. Bekas yang hitam ni sebenarnya saya beli pellet yang tenggelam. Dulu saya beli udang kara. Inilah pellet dia, sudah kosong, saya isikan pellet marubeni ni. So kita masukkan dalam ni, kita tutup dan saya akan goncangkanlah sampailah dia sebati, dia campur betul-betul, dia melekat kat pellet tu betul-betul lah. So spirulina ni insya-Allah dia boleh mempercepatkan proses mutasi ataupun proses nak naikkan color ikan berwarna korang. Murah je, dalam RM10 kot untuk 100 gram. Tahan lama. Di samping korang buat makanan ikan, anak ikan ni, spirulina powder tu biasanya kita boleh gunakan sebagai makanan Daphnia magna, tapi korang jangan guna lebih sangat, takut nanti airnya berminyak. Saya pakai sikit-sikit, just sikit je. Kalau nak supaya dia tumbuh algae cepat, kita memang biasa gunakan serbuk spirulina. Okey, macam biasa kalau dia kotor, hampir setiap 1 minggu saya akan water change, ataupun dia dah terlalu kotor saya akan buat tak sampai seminggu, tapi normally 1 minggu saya akan water change lah, fully water change. Okey, kemudian saya letakkan kad rap supaya mudah untuk saya pantau. Alright, sampai sini dulu perkongsian kali ini. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan button like di bawah, dan korang nak appreciate kerja saya, boleh tekan button subscribe dan butang loceng di sebelah kanan. Saya Makmal kita, hingga jumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.